ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul di surau kita untuk kita kongsikan apa-apa yang kita boleh ambil manfaatnya insya-Allah taala. Dan pada kita masukkan kehidupan kita selaku manusia secara amnya dan selaku hamba Allah Taala secara khasnya. Balik. Dan sebagaimana yang tuan-tuan maklumi, kita pada bulan yang lalu telah menghabiskan bacaan buku Amalul Muslim fil Yaum wal Lailah, amalan seseorang Muslim siang dan malam, merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dirutinkan oleh baginda everyday dalam konteks ibadah. Kerana rutin baginda ni apalah tidak sama from day to day. Sebab Rasulullah ni banyak tugas kan, kerja banyak kan. Baginda seorang pemimpin, ya. He was a state leader. Memanglah Kerajaan Madinah tu bukanlah besar sangat pun pada peringkat awal, tapi masih ketua negara lah, kita kata ketua, ya. Jadi of course lah kerja buat seorang pemimpin tak sama setiap hari, betul tak? Ya. Baginda juga ialah seorang hakim atau qadi, di mana beliau atau baginda menyelesaikan setiap pertikaian yang timbul. Of course lah yang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya. Ada pertikaian dalam urusan keluarga, rumah tangga, jumpa Nabi. Betul tak? Ya. Suami bagi nafkah tak cukup, jumpa Nabi. Pasal dia qadi kan. Macam hari ni lah tuan-tuan, kalau suami lihat nak bagi nafkah, pergi majlis agama buat report, jumpalah qadi. Ya tak? Tak selesai naik court. Nabi pun macam tu lah. Ya. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulu syahih la yu'tini ma yakfini wa waladi illa akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Faqala an-nabi khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Dalam hadis Bukhari kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Abu Sufyan jumpa Nabi. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni rajulun syahih, seorang lelaki yang syahih. Tahu syahih? Mana saya tahu Ustaz? Mana tahu kok tuan-tuan belajar fiqh munakahat, Ustaz ada baca hadis ni? Ada fiqh munakahat sini? Tak ada? Tahu tak fiqh munakahat? Fiqh perkahwinan, fiqh kekeluargaan. Ada tak? Ada tak? Ada saya? Tak ada? Lah, tak ada? Oh, nak baca fiqh munakahat ni. Dalam fiqh munakahat ni, ujung-ujung tu dia mesti ada babun nafaqah, bab nafkah. Ya. Biasa ujung-ujung lah, dia ada 10-11 bab. Ujung-ujung tu babur radha'ah, babun nafaqah, dia dekat-dekat. Kalau tak mari bab sesuan dulu, dia bagi bab nafkah dulu. Tapi biasa the last chapters lah, mana yang ujung-ujung.
Jadi Abu Sufyan dia ni syahih. Syahih ni makna terlalu kedekut. Arab ni dia ada dua perkataan yang merujuk kepada kedekut. Kedekut, English cakap apa? Lupa. Miser. Satu bakhil, satu syahih. Bakhil ni biasa je. Bakhil ni makna kedekut lah. Tangkai jering. Betul tak? Peribahasa kata tangkai jering kan? Bakhil maksudnya dia ni jenis kedekut lah. Tapi syahih ni lagi kedekut. Kalau bakhil ni dia sekadar kedekut untuk orang lain, tapi dia tak kedekut untuk diri je. Itu mana bakhil? Kalau dengan saing kira. Ya tak? 10 kali makan dengan saing, 10 kali orang belanja. Dia kali habuk tak belanja, contohnya. Ya tak? Ya. Kalau orang lain minta pitih, apa payah menanak, contoh. Itu dia kedekut lah. Tapi untuk diri sendiri tak kedekut. Pakai baju cantik-cantik, mahal-mahal contohnya. Tapi kalau dengan orang lain dia pergi. Itu bakhil. Arab ni dia detail sikit tuan. Dia ada spesifikasi tertentu. Setiap perkataan ni dia lain-lain belaka tu. Itu jenis bakhil. Satu lagi syahih. Syahih ni maksudnya lebih kedekut lagi. Dia kedekut untuk dirinya dan dia kedekut untuk dia kedekut untuk orang lain, dia kedekut untuk diri dia juga. Itu mana syahih. Kira sungguh lah kita kata. Jadi Abu Sufyan macam tu lah. Jadi bini dia kata, suami aku ni kira sungguh. Kedekut-kedekut sungguh. Kupik sungguh. Dia bagi pada aku tak cukup dengan anak aku. Hadis ni yang diguna pakai oleh para ulama mengatakan bahawa kita juga wajib bagi nafkah bukan hanya pada isteri tapi anak-anak juga. Pasal dalam Quran Allah Ta'ala beritahu kita kena bagi nafkah pada isteri, tapi pada anak-anak tak ada. Anak-anak lah hadis ya. Ini antaranya. Jadi dia kata suami aku bagi nafkah tak cukup aku dan anak-anak aku. Melainkan jika aku ambil daripadanya dan kerana dia tidak tahu. Doi tak cukup. Yang baik juga ambil. Ya. Jadi dia tanyalah Nabi, kok tak boleh? Mana tahu kan? Pasal tuan-tuan, harta suami ialah harta suami. Dia bukan harta isteri. Melainkan yang diwajibkan ke atasnya dia suruh nafkah. Baru dia boleh ambil. Pasal tu harta dia juga. Ya. Lain pada tu harta suaminya, bukan harta kita. Tapi kalau kita ada share beli barang ke apa, ada hak milik sama-sama lah. Ya tak? Ya. Tapi asalnya begitu. Macam kita kata harta sepencarian kan. Bila seseorang tu mati atau bercerai, dia boleh claim harta sepencarian. Asalnya dia akan cek dululah. Kalau kita beli dengan duit kita, bukan duit suami, dia akan cek apa gitu ini. Tapi kalau tak ada bukti-bukti yang kita kongsi pun, kita boleh juga dapatkan sebahagian daripada harta suami kita dengan alasan kita bantu dia, kita bagi motivasi kat dia, kita jaga dia bahkan. Boleh. Ya. Sebab tu dalam harta sepenceraian tu dia ada isu sikit, dia sudut syariat. Ya. Tapi sebab dia sudah di-enactkan, tak boleh nak challenge lah kan. Dan dia tak ada, dalam fiqh tak ada sebenarnya. Saya pun tak tahulah syarat dia bagi apa. Sebab tak ada, yang ada di Malaysia saja. Dan dia berasal daripada adat pepatis sebenarnya. Tapi tak apalah kan, dia sudah orang kata apa, dihukumkan berasal pada uruf. Ya. Dulu ada juga ketua hakim syar'i yang mempertikai kan. Tapi mana boleh challenge benda dah di-enactment kan. Tak boleh challenge lah kan. Tapi mudah-mudahan adalah kebaikan pada pihak tertentu. Ya. Tapi nak cerita begitu. Dia kata aku hanya ambil apa nama, bila dia bagi tak cukup, jadi dia kata bila dia bagi tak cukup aku ambil ya. Dia tidak tahu. Macam mana tu? Kau tak boleh ke? Nabi pun kata khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nabi kata kamu boleh ambil untuk kamu dan anakmu sekadar untuk kebaikan. Maksudnya hak nafkahmu tu lah kamu boleh ambil. Patut-patut dia bagi kita berapa dalam 1 bulan.
Makan kita, kau minum kita, kau pakai kita. Sebulan dalam berapa? Dia bagi tak cukup. Kita boleh ambil dalam keadaan dia tidak tahu. Tapi cannot be more than that. Ya. Pasal kalau kita berhak, tahu tu saja. Anak cerita jumpa Nabi lah, ngadu kat Nabi. Nabi pun cerita lah begini. Ya. Bergaduh suami isteri, jumpa Nabi juga. Ada suami dia zihar isteri dia. Ya. Tahu zihar? Zihar dalam fiqh munakahat ujung-ujung jugalah. Dia ada 3 bab yang tak tahulah orang Melayu ni suka buat ke tidak. Rasa tak kot. Pertama zihar. Orang Arab dia suka zihar. Ya. Zihar ni ialah dia menyamakan isteri dengan ibunya. Kebiasaannya dia sebutlah, belakangmu ni macam belakang mak aku. Anti alayya ka zahri ummi. Ya. Dia ada 3 bab kan? Babul zihar, babul ila, babul li'an. 3 bab ni ujung-ujung juga tu. Ya. Bab zihar, bab ila, bab li'an. Ya. Zihar ni maksud dia cakap kat isteri dia, mu ni macam mak aku. Dan pada zaman jahiliah dia adalah cerai. Orang Arab ni dia cerai kalau dia kata kat bini dia, talak tuki ataupun ana anti tolik, aku ceraikan kamu, ataupun kamu tercerai. Itu normal, tak ada apa-apa. Tapi bila dia nak mengaibkan wanita itu, dia akan kata anti alayya ka zahri ummi, kamu kepadaku seperti belakang ibuku. Dia menyamakan isteri dengan ibunya, dia jadi satu keaiban kepada isteri dan satu bentuk perceraian pada zaman jahiliah. Tak rasa aib pun, memang bukan budaya kita, tapi budaya mereka. Ya. Dia cerai isteri dengan zihar. Bila Islam datang, Islam haramkan zihar dan tidak menjadikannya ia tolak. Ya. Dan mesti balik kepada isterinya, melainkan jika setelah dia mengkafarahkan. Kena kafarah. Siapa-siapa yang kata anti alayya ka zahri ummi, kamu supaya ibuku dia sudut belakangnya, dia kena kafarah. Berat apa tuan? Macam zihar, macam puasa. Puasa kalau subuh dengan isteri macam tu lah. Pertama kena merdekakan hamba. Kalau tak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu, baru bagi makan 60 fakir miskin. Agak berat lah, macam kafarah orang yang bersetubuh dengan isteri pada siang hari dengan sengaja. Berat jugalah kan. Ialah satu adat dan budaya yang tidak baik. Ya? Budaya dan adat ni ataupun uruf ni, ya, orang Arab panggil al-adat wa taqalid, al-uruf. Selagi dia tak bercanggah dengan Islam, okey lah. Tapi kalau dia bercanggah pokok mana pun, walau semua orang melakukannya, tetap tak boleh. Orang nak buat, buatlah, kita tak buat. Ya. Samalah konteks ni. Ya. Memang budaya dia zihar isteri dia kalau dia nak menceraikannya. Tapi Islam larang. Dah tak benarkan lagi. Dan kamu tak boleh balik pada isterimu, melainkan kamu kena bayar kafarah tu. Mana Islam ambil berat lah benda ni. Dan ada kes sahabat Nabi memang dia zihar isteri lah. Sebab tu sahabat pergi mengadu kat Nabi. Isteri dia lagi mengadu kat Nabi. Adalah 2-3 kes. Tak banyak lah kan, tapi berlaku jugalah. Hatta tuan-tuan buka surah Al-Mujadalah, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nak cerita pasal ada seorang isteri nak sahabat Nabi kena zihar lah, dia ngadu kat Nabi. Nama dia Aus bin As-Samit. Isteri dia nama siapa nama isteri dia? Bintu Khuwailid. Siapa nama? Anak kepada Khuwailid. Siapa? Tak ingat. Jadi mengadu kat Nabi ya. Nabi uruskan macam tu. Sebab dia qadi lah. Dia hakim. Itu boleh terlibat dengan kekeluargaan. Jumpa Nabi mengadu apa gitu ini. Tak termasuk lagi perceraian. Jadi banyak kes tu Nabi nak kena urus. Dah lah jadi pemimpin. Lepas tu jadi qadi atau hakim pula nak menguruskan masalah rumah tangga orang. Jadi Nabi busy dah banyak kerja je.
Ada orang dia keluar daripada Madinah. Tulis surat. Aku ceraikan kau. Aku hantar kat Nabi. Sorry, hantar kat bini dia. Talak 3 pula tu. Kata para ulama bukan talak 3. Dia dah cerai 2 kali. Kemudian cerai kali ketiga, dia melalui surat. Jadi bila sampai kat bini dia tu, alamak, bini laki aku dah cerai dah 3 talak dah. Ada ulama kata talak 3 sekaligus lah. Pasal dia kata inna zauji talaqani fa abatta talaqi. Suamiku telah menceraikanku dan telah habislah tolaknya. Boleh jadi dia tolak 3 sekaligus, boleh jadi dia tolak kali ketiga after dia dah tolak 2 kali. Pasal isu tolak 3 ni dia hangat juga dalam fiqh, tuan. Tuan-tuan talak 3. Aku cerai talak 3 sekaligus. Dalam satu majlis. Memang majoriti kata jatuh. Kerana talak ni milik suami, dia jatuh berdasar pada niat suami. Tapi segelintir kata tak jatuh. Dan itu yang berlaku pada zaman Abu Bakar dan Rasulullah SAW sendiri. Melainkan pada zaman Umar. Umar ni dia buat fatwa baru. Siapa-siapa yang kata aku talak kau 3 kali, at one moment atau one occasion, dia jatuh secara sekaligus. Dia bermula pada zaman Umar Al-Khattab. Banyak benda baru zaman Umar ni. Talak 3 jatuh sekali zaman Umar. Zaman Nabi dan Abu Bakar tak ada. Orang yang mencuri orang yang minum arak di watak 80 kali zaman Umar. Zaman Nabi dan Abu Bakar 40 kali ya. Apa lagi? Banyak jugalah zaman Umar, tuan. Jadi tak tahulah mana satu kan. Tapi cerita dia tak ada hubungan suami isteri, tak boleh dah. Pasal dah 3 dah. Malaysia, tuan-tuan, talak 3 sekaligus dalam satu majlis jatuh. Melainkan Perlis aja. Perlis tak jatuh. Dia pakai fatwa tak jatuh. Tu katanya kalau orang tu cerai talak 3 bini lagi pergi Perlis tu. Ya. Tak. Katanya tak tahu betul tidak. Okey. Jadi alamak, suami aku dah cerai talak 3. Jadi dia minta nafkah dengan keluarga suami dia. Dah suami dah tak ada. Sebelum ni dia bagi nafkah lah, dia bagi nafkah. Tiba-tiba bila dah diceraikan, keluarga dia tak nak bagi nafkah. Dia mengadu kat Nabi. Pasal apa keluarga suami aku tak nak bagi duit kat aku ni, aku nak makan apa? Ya. Jadi Nabi uruskan. Ada banyak ketika yang keluarga yang Nabi nak uruskan. Bercerai, lepas tu ada anak, siapa nak jaga? Ya tak? Nabi urus dah ke tuan tu. Ya. Ada orang dia bercerai, ada anak. Jadi siapa nak jaga ni? Bicara. Suami kata begini, isteri kata begini. Ya. Suami kata aku bagi nafkah lah, aku itulah, aku inilah. Bini pula kata aku mengandung, aku susukan dia di atas riba aku. Macam-macam kan. Akhirnya Nabi buat keputusan, anti ahaqibihi malam tangkihi. Nabi kata kau berhak menjaganya selagi mana kau tidak berkahwin. Ya. Itu pendapat majoriti para ulama. Kalau anak kecil ni sebelum dia balik, isteri lebih berhak untuk menjaganya selagi mana dia tidak berkahwin. Dan setahu saya negeri-negeri Malaysia pakai hak tu. Lepas tu kita tengok anak ni banyak mak yang jaga, tapi tak juga. Kadang-kadang kalau anak 3-4 dibagi, separuh ibu, separuh bapa, ada. Tengok pada konti lah. Tapi yang betul-betul standard ialah dijaga oleh isterinya. Ya. Melainkan kalau dia sudah balik lah, atau sudah dah besar. Besar lain lah. Baik itu isu kekeluargaan, ada isu pertikaian bersabit dengan harta, banyak tuan kita belajar muamalat. Banyak kes diangkat kepada Rasulullah SAW. Ya. Salah satu kes yang famous tuan-tuan, ada 2 sahabat ni, satu daripada Yaman. Satu daripada Hadramaut, satu daripada Kindah. Kindah saya tak tahulah kat mana. Tapi
Member tu dah lama dah duk cucuk tanam dekat tanah dia ni, tanah bapak dia lah. Dia bapak dia mati. Dia usahakanlah tanah tu. Tiba-tiba ada pula orang mari mengaku. Mari dia kata, "Hei, tanah pokmu ni hak aku," dia kata ni. "Pokmu ambil." Dulu mana ada documentation? Ya tak? Hari ni mungkin susah nak berlaku lah. Tapi dulu biasa aja. Orang tu dakwa begitu, dakwa begini. Pasal tak ada hitam putih. Jumpa Nabi lah. So selesai kan. Nabi kata, "Awak kata ni tanah awak kan?" Ya. Alaka bayyinatun, ada proof tak? Ada proof. Dah awak dakwa, awak kena ada proof. Ya tak? Awak nak kata begitu, nak kata begini, awak kena ada proof. Dan awak tak boleh minta orang yang dituduh itu proof sebaliknya. Ada juga, dia tuduh orang, lepas tu dia suruh minta orang buktikan sebaliknya. Pening kata, awak belajar fiqh, awak belajar hukum dari mana? Tak tak? Awak yang tuduh tu awak kena buktikan. Melainkan dalam bab harta. Bab harta, orang yang dituduh dia perlu buktikan sebaliknya. Dengan sumpah, tidak dengan yang lain. Kalau orang lain tak payah tuan. Saya tuduh Haji curi. Saya tak ada bukti. Haji mesti buktikan sebaliknya. Tak adalah Islam macam tu. Kukuk mana pun saya tetap kena buktikan Haji mencuri. Haji tak perlu defend atau buktikan diri Haji sebaliknya. Dia diam aja. Orang tuduh kita curi, dia diam aja. Dia yang kena buktikan. Kalau dia tak boleh buktikan, kita bebas. Dan begitulah dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Saya buat apa? Tak payah nak buktikan sebaliknya, tak payah nak sumpah, tak payah nak itu, tak payah nak ini, tak payah. Hak tuduh tu kena buat, cari bukti lah. Melainkan harta. Harta yang dituduh mesti buktikan sebaliknya, tapi dengan sumpah. Ini dalam konteks dulu lah, mana tak ada documentation apa gitu ini. Dia kata, "Ni tanah aku." Nabi kata, "Ada bukti?" Tak ada. Okey, awak yang dituduh buktikan harta ni harta awak dengan bersumpah. Demi Allah ni harta aku. Sumpah itu je. Jadi dia pun bersumpah, "Demi Allah ni harta aku. Wallahi hazihi ardi." Demi Tuhan, inilah harta aku. Sumpah itu kat Nabi. Habis ya? Selesai. Jadi member ni tak puas hati. Dia kata, "Mana boleh pakai sumpah? Hadzal rajul fasiqun la yubali bima yahlif alaih." Wahai Nabi, mana boleh sumpah? Member ni bukan baik sangat pun. Kok dia salah sumpah, mana tahu dia sumpah palsu. Nabi kata, "Yaminun laisa laka illa zalik." Nabi kata, Tuhan suruh setakat ni je, sumpah je. Dan tidak ada lebih daripada itu. Dia menipu kok, dia tak menipu kok, tu dia dengan Tuhan. Tapi hak dia kena sumpah saja. Kalau dia sumpah palsu, dia berdosa dekat Tuhan. Esok-esok dia kena azab lah. Tapi untuk dunia, setakat ni je. Tak boleh buat apa. Lepas tu awak kena cari bukti. Ya tak? Ya. Dia sama macam li'an lah. Li'an kan. Li'an ni bila seorang suami menduduh isteri yang berzina, dia kena cari bukti jugalah macam yang lain. Kalau dia tak ada bukti, saksi lah ya. Dia kena bersumpah. Kalau dia tak bersumpah, dia kena rotan. Jadi kes suami ni dia lain sikit. Kalau kita tuduh orang berzina, kita kena bawa saksi. Kalau kita tak ada saksi, kita kena rotan lah. Hak menuduh ni. Yang dituduh tak payah buat apa. Relax aja. Dia tak perlu nafikan, tak perlu sumpah, dah sumpah mana. Ya tak? Yang dituduh dia kena bawa bukti. Kalau dia tak ada bukti, okey. Dia yang kena rotan 80 kali. Ya. Melainkan suami. Suami kalau dia tuduh isteri, dia tak ada bukti, Islam bagi satu slot yang lain. Nama dia li'an. Isteri tak ada. Isteri kalau tuduh suami zina, dia kena buat maya bukti. Dia tak ada bukti, dia kena bedal. Li'an boleh li'an? Tak boleh. Isteri tak ada peruntukan li'an. Li'an ni hanya untuk suami yang menuduh isterinya. Satu kelebihan lah Allah Ta'ala bagi pada suami. Tapi kelebihan tak kelebihan, kalau awak tipu, esok-esok awak kena azab juga. Ya tak? Jangan ingat lepas kat dunia je. Jadi kalau suami tuduh isteri, tak ada saksi lah. Dia pergi kat li'an. Li'an ni makna suami bersumpah, isteri pun bersumpah. Sumpah.
Ya. Jadi ada kes ni, sahabat Nabi yang mengadu kat Nabi jugalah. Dia kata, wahai Rasulullah, isteri aku zina ni. Ada bukti? Adakah bayyinatun? Dia kata, la, tak ada. Nabi kata, al-bayyinatu wa ila hadun fi zahri. Kalau mu tak ada bukti kat belakang kau, kena bedal lah. Jadi dia pun argue dengan Nabi apa gitu ini. Akhirnya Allah Ta'ala suruh surah An-Nur. Ayat An-Nur, surah An-Nur mula-mula tu pasal kes sahabat Nabi ni lah. Nama dia Hilal bin Umayyah. Dia tuduh si dia berzina. Jadi Nabi bincang panjang lebar juga kes tu. Pasal dia qadi, dia hakim kan. Ya. Okey, sumpah. Suami bersumpah, isteri bersumpah. Ya. Lepas dia bersumpah, apa berlaku? Keluar anak daripada isteri Hilal bin Umayyah sebiji macam orang yang dituduh berzina. Nama dia Syarib bin Sahmah. Hilal bin Umayyah ni dia tuduh laki dia, bini dia berzina dengan seorang yang lain nama Syarib bin Sahmah. Sumpah. Dah tak ada bukti ya. Selesai. Pasal tu Allah Ta'ala suruh dalam surah An-Nur. Lepas sumpah tuan, after few months dia dah beranak. Anak sebiji Syarib bin Sahmah. Jadi orang jumpa Nabi, orang cakap, wahai Rasulullah, samalah Syarib bin Sahmah. Mana dia betul-betul berzina ni? Habis tu apa nak buat? Nabi kata, laula kitabullah lakani bainaha wa bainaha sya'na. Kalaulah kitab Allah ni tak putuskan, setakat ni saja, kita boleh teruskan. Tapi Allah Ta'ala kata, li'an saja, stop. Dia menipu dia dengan Tuhan. Dia berzina kan? Dengan Tuhan. Sebab Islam bagi setakat tu je. Laulah kitabullah lakana baini wa bainaha sya'na. Ya? Nak cerita orang pergi ngadu kat Nabi, Nabi uruskan. Banyak tuan. Jenayah yang lain, curi sama juga. Ada orang curi ngadu kat Nabi ya. Jadi Nabi banyak nak uruskan. Ya? Dan sebagai kes tu juga ada kes-kes yang high profile. Bukan kes-kes biasa tuan. Oh, kena kepala bila jadi ketua-ketua macam ni. Bayanglah Nabi dalam satu situation nak urus banyak hal, nak handle banyak isu. Ya. Platform Nabi ni banyak. Ya. Ada perempuan daripada Bani Makhzum mencuri. Anak-anak Nabi tu, Bani Quraisy. Ya. Orang bangsawan. Jumpa Nabi. Boleh lepas tak? Mana boleh lepas? Lau anna Fatimah saraqat la qata'tu yadah. Usaha Bani Makhzum walaupun dia Quraisy. Ya. Sama blood and flesh dengan Rasulullah. Kalau anak aku sendiri pun aku potong tangan Nabi kata. Ini kau pula kan. Tapi fikir panjang juga tu ya. Maksudnya cerita Nabi jadi qadi atau hakim ya. Nabi jadi apa lagi? Imam solat. Berapa dah tu? Ya, tadi jadi pemimpin, lepas tu jadi qadi dan hakim, lepas tu jadi imam solat. Ya. Di Masjid Nabawi yang mana Nabi satu-satunya imam, ada imam 2, mana ada imam 3, mana ada imam 4. Ingat Nabi jadi imam, Abu Bakar jadi imam nombor 2. Umar jadi imam nombor 3. Tak ada. The Prophet was the only imam. Nabi saja. Ya. Dan baginda tidak pernah miss mengimami solat selagi mana baginda berada bermukim di Madinah. Walau ada apa-apa isu sekalipun. Ada isu apa Nabi selesai before prayer. On time of the prayer Nabi akan datang menjadi imam. Without fail. Tak ada kes. Melainkan hanya ada 2 atau 3 kes saja Nabi lambat kerana isu besar. Isu perbalahan antara kabilah. Ambil masa lah sikit. Kalau setakat isu suami isteri, perebutan harta, Nabi boleh urus cepat. Tapi kalau perbalahan kabilah ni susah tuan, lambat sikit. Jadi Nabi lambat. Sebab tu ada hukum masbuk. Kerana Rasulullah SAW tak banyak kali lah, 2 atau 3 kali baginda lambat dan menjadi makmum di belakang. Kadang-kadang Nabi dah pesan siap-siap, aku lambat ni, maka Nabi suruh sahabat yang lain menjadi imam. Ya. Abi Musa Al-Asy'ari contohnya naik jadi imam. Ya. Dan kadang-kadang memang Nabi lambatlah, tak diberitahu. Jadi sahabat semayang dulu, Nabi datang di belakang. Dia untung juga ada masbuk.
Kalau tidak kena muafiq aja susah juga kita kan. Betul tak? Tahu muafiq masbuk? Muafiq ni maknanya kena takbir bersama imam lah. Masbuk ni maksudnya datang lewat. Ya. Jadi Nabi tak pernah miss. Kita hari ni untung tuan. Betul tak? Masjid imam sampai 4 orang, 5 orang. Masjid saya dulu 4 orang tuan. 4 orang. Tapi masih ada kes, tak ada imam. Masih ada kes. Padahal ada jadual. Ya tak? Yalah. Kalau imam 4 orang cikgu sekolah, tiba-tiba saya cuti sekolah, 4 tak ada. Seriously. Habis tu siapa orang hati? Orang nasib lah. Minta tolong pengurusi. Minta tolong SU. Ya tak? Tak nak semayang, Nazir duduk belakang. Ustaz, tak lagi. Imam tak ada hari ni. Ya. Imam ni dia kena cari ganti lah. Dan make sure orang tu ganti. Ya. Terutama kalau imam masjid, imam surau saya tak tahulah kan. Imam masjid dah ada allowance dia. Jadi ni kena betul-betul penuhi lah. Kalau kita tak boleh, kita ganti orang, dah pastikan orang yang ganti tu boleh hadir. Dan kalau perlu kita bagi dia allowance untuk dia ganti kita pun kita bagi. Kerana allowance kita hari-hari tu bagi dia lah. Kita dah ganti, dia dah ganti kita. Jangan suruh ganti mulut pula. Bila kita dah bagi sesuatu, dia pun tak boleh miss lah. Ini takat suruh Helio. Nanti saya tak ada ganti. Dalam member pun tak ganti. Jadi isu juga. Kita pun terlibat juga pengurusan masjid surau ni kan. Tapi Nabi tidak sekali-kali. Melainkan ketika baginda bermusafir saja. Baru Madinah tu kosong. Tapi ada sahabat lain yang ganti. Tapi kalau semata-mata Nabi miss, tak ada. Ya. Betapa komitednya Rasulullah SAW memikul tanggungjawab sebagai seorang imam. Ya, bukan ada bayaran pun. Ya. Dan tak ada apa-apa kepentingan. Ada banyak lagi tugas-tugas dan platform Rasulullah SAW. Sedih sampai baginda juga adalah seorang suami kepada 11 atau 12 orang isteri. Tuan-tuan bayanglah macam mana orang yang begitu banyak kerja yang dia nak kena buat. Ada afwal rutin-rutin ini menjadikan Nabi SAW setiap hari kerja buat dia mungkin berbeza. Tak samalah daripada day to day. Tapi ada yang sama. Itulah rutin ibadah. Semayang Nabi, itulah Nabi solat. Fardu baik, sunat baik. Puasa yang Rasulullah lakukan, itulah Rasulullah lakukan. Dan sunah-sunah ibadah yang lain. Sebab itu, buku yang kita pernah kongsi tu, dia nak kongsi dari sudut rutin Rasulullah SAW. Daripada awal pagi sampai pagi balik. Yang mana kita telah menghabiskannya, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, bolehlah simpan-simpan buku tu. Tuan-tuan kalau tak ada, boleh beli. Ataupun tuan-tuan belilah satu letak kat surau. Kenang-kenangan kok SSO saya dah tak mengajar kat sini ke apa kan. Adalah buku yang saya pernah khatam di sini. Ya. Dan saya sebenarnya tak buat keputusan lagi nak mengajar gapo di surau ni. Tapi idea dalam kepala otak tu dah ada. Saya ingat saya nak mengajar subjek usul fiqh. Ya. Dan saya lihat ada buku usul fiqh dekat internet yang ada terjemahan Melayu tapi Indonesia lah, yang ada PDF. Saya suka mengajar sekarang ni yang ada PDF. Sebab saya boleh kongsi ke tuan-tuan, simpan dalam handphone saja. Kalau saya beli buku sekadar yang bercetak, nanti tuan-tuan tak ada. Ada buku ni sekadar panduan am saja kena diikutkan. Saya tak akan baca di mana-mana saya mengajar, bahkan word to word tak ada. Saya hanya baca sebahagian daripadanya, sisi penting, kemudian saya huraikan. Ya. Melainkan kelas-kelas khos saja. Memang kuliah dia tu kuliah khos. Adalah sebagai surau, dia memang kuliah khos. Maksudnya saya ada buku, tuan-tuan pun ada buku. Dan we go one by one. Itulah yang cerita. Tapi biasa kuliah di Masjid Surau ni, kita sekadar nak bagi idea. Namun ada buku lah untuk kita rujuk. Dan jadi panduan bagi kita untuk kita baca. Saya ingat nak ajar buku Sufi lah. Ya. Dan saya insyaAllah saya akan kongsilah buku tu. Boleh? Usufi boleh? Tahu tak Usufi? Tahu tak? Pernah dengar tak? Dan unfortunately tuan-tuan, Masjid Surau ni jarang belajar Usufi ni. Saya dah cek-cek tempat saya mengajar, tak semua lah, tak ada.
Kalau fiqh munakahat pun tak ada, usul fiqh lagi tak ada. Usul fiqh ni saya rangkai tuan, dia ilmu nak membahaskan tentang asas-asas fiqh. Dan kaedah-kaedah bagaimana ulama mengeluarkan satu hukum. Itu saja. Dan dia adalah adik-beradik kepada fiqh sebenarnya. Fiqh lain, usul fiqh lain. Fiqh ni ilmu tentang hukum. Fiqh ni hukum, senang aja. Ya tak? Hukum semayang. Yang asas, kita kata hukum semayang fardu, hukum semayang sunat, hukum itu, hukum ini. Itu fiqh. Dia straight away kepada hukum. Itu fiqh. Kalau usul fiqh ni dia bincang tentang bagaimana ulama mengeluarkan satu hukum. Dia lagu tu. Ya. Dan dia ada bidang-bidang dia. Cara ringkasnya, usul fiqh ni dia ada 4 bidang macam fiqh juga. Kalau fiqh kita ada ibadat, kita ada muamalat, kita ada munakahat, jinayat dan qada. Ada 4 lah. Jinayat tu dia sekali dengan qada. Tapi ada juga ulama dia asingkan. Jinayat lain, qada lain. Macam Zuhaili kan, buku Muktamad Fiqh Mazhab Syafi'i itu dia asingkan. Jinayat lain, qada lain. Tapi kebiasaannya ulama dia sekalikan. Ya. Jinayat tu jinayat lah, qada tu mana hakimah. Kita kata 4 bidang yang besar lah kalau fiqh ya. Hukum ibadat, hukum muamalat, hukum munakahat, hukum jinayat. Qada ni macam mana nak buat macam nak sabitkan suatu dakwaan atau hukuman, itulah maksud qada. Qada ni dia bincang 4 bab je. Ya. Dia bincang tentang pengakuan, dia bincang tentang kesaksian, kemudian dia bincang tentang sumpah, tentang nazar, itu dalam konteks qada lah. Ya. Dia ada hubung kait dengan jinayat juga sebenarnya. Ya. Usul fiqh ni tuan-tuan dia 4 bidang juga. Pertama ialah ahkam, bidang hukum hakam. Tapi dia bukan nak bincang hukum semayang, hukum puasa, dia bukan bincang hal tu. Ya. Dia nak bincang asas kepada hukum. Kategori-kategori hukum. Hukum ni ada qat'i, ada zanni. Qat'i ni makna no disagreement. Dia mesti sepakat. Ijma'. Satu lagi zanni. Zanni ni makna hukum yang diperselisihkan. Kenapa hukum ni jadi qat'i? Kenapa hukum ni jadi zanni? Apa tindakan atau orang kata apa? Kita punya pendirian dalam hukum qat'i, apa pendirian kita dalam hukum zanni? Ya, ada benda bincang macam tu lah. Tapi mesti ahkam. Nombor satu dia hukum lah. Kita nampak lah tabiat hukum tu macam mana. Kalau belajar fiqh tak nampak tuan. Sebab fiqh ni dia straight away, ni haram, ni harus, ni makruh. Tu fiqh. Usul fiqh tak. Usul fiqh ni dia bincang tabiat hukum tu macam mana. Bukan hukum tu, tapi tabiat hukum tu. Ya. Kenapa dia jadi haram? Bila dia haram macam mana? Ada macam tu lah. Ya. Bab yang kedua ialah bab al-adillah, bab dalil kepada hukum. Pasal apa ramai orang kita tak faham bab dalil? Pasal mana ada kuliah usul fiqh kat surau? Masjid tak ada. That's why dalil ni tak faham. Ya tak? Dan sebagai pun bila sebut dalil macam allergic sikit. Wahabi ni, Wahabi dalil, Wahabi lalu. Dalil benda basic dan fundamental dalam Islam. Of course dalam hal yang melibatkan hukum hakam, agama dan syariat itu sendiri. Kita kena very close to the dalil. Dalil apa dia benda paling penting. Dan dalam usul fiqh dia tajuk utama, the second chapter. Dalil wal adillah. Dalil dan dalil-dalil. Nombor 2. Ya tak? Dalil ada yang of course ada belajar kategori dalil itu, ada yang disepakati, ada tidak disepakati, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang tak disepakati itu ada masalah mursalah, istihsan, macam-macam kan. Kemudian dia belajar tabiat-tabiat dalil yang lain. Ya. Tapi dalil dia satu topik yang penting sekali. Ya. Kemudian bidang ketiga, bidang ijtihad dan taklid. Ijtihad dan taklid. Kita kata ulama usul ni mujtahid. Macam mana dia boleh jadi mujtahid? Apa kriteria seseorang tu nak jadi mujtahid? Ijtihad baru boleh tak overrule atau demolish, eliminate fatwa atau ijtihad yang lama? Boleh tak? Dulu ulama kata lain, hari ni kita nak kata lain, boleh tak? Ada orang yang kata tak boleh. Mana boleh? Hukum sudah sedia ada.
Yang dikeluarkan oleh ulama terdahulu, ia mesti diguna pakai. Walaupun pada hari ni ada orang kata begitu. Ya tak? Tapi sebenarnya kata tak. Ni sehari dua ni orang duk bincang pasal zakat pendapatan. Zakat pendapatan tak ada, dia kata. Pasal dalam Islam mana ada zakat pendapatan, dalam syarak tak ada. Memang tak ada. Tuan-tuan buka buku fiqh mana-mana mazhab, classically memang tak ada. Zakat pendapatan tu zakat baru. Dia seumpama zakat-zakat harta baru yang lain lah. Zakat saham, zakat harta-harta digital, zakat cryptocurrency, dia sama saja tu. Semua zakat pendapatan dia lebih awal lah. Ya. Zakat ni tuan-tuan dia melibatkan harta. Harta sentiasa berkembang daripada satu zaman pada satu zaman yang lain. Dan kita tak boleh tingkat kepada betul-betul harta yang ada pada zaman dahulu saja. Dia boleh berubah dengan ijtihad-ijtihad baru. Sebab tu dia sentiasa. Dan unfortunately tuan-tuan, dari sudut tu dalam bab harta termasuk zakat, kita banyak tak ambil mazhab Syafi'i. Ya. Saya malam tadi tidur pukul 3.30 pagi baca pasal jurnal dan artikel zakat. Banyak saya baca. Memang pakar-pakar ini mengakui memang kita banyak tak ambil mazhab Syafi'i, banyak ambil mazhab lain. Hatta kita tengok dalam konteks Selangor pun mana ada ikut mazhab Syafi'i kan. Selangor mewajibkan zakat harta faraid. Mana ada zakat harta faraid dalam mazhab Syafi'i? Kita boleh buka dalam PPZ kan. Ya. Selangor wajibkan juga zakat-zakat harta gaji, ya, dan harta perolehan yang tidak melibatkan pertukaran yang lain. Harta hadiah, dapat bonus, dapat dividen, dapat cabutan bahkan. Oh, menang simpanan CJ Premium BS 1 juta. Ikut standard Selangor mesti bayar zakat. Mazhab Syafi'i mana ada zakat-zakat benda macam tu. Ijtihad baru. Ya tak? Ya tak? Jangan samakan. Dulu-dulu orang ni bekerja, makan gaji, jadi kuli hanya untuk cara hidup. Mana ada orang kaya jadi makan gaji tuan? Dulu-dulu. Tapi sekarang makan gaji, jadi kuli pun kadang-kadang lebih kaya daripada orang yang berniaga. Hasil dapat lagi lumayan. Takkan dia tak boleh dikenakan zakat? Ya tak? Jadi orang yang kata zakat pendapatan ni wajib, wajhul hasan. Dia ada alasan yang kuat dari sudut agamanya, dari sudut nahnas syaraknya. Ada negeri tak wajibkan pun, tak apalah kan. Tapi majoriti wajib kan. Kita respect lah. Masing-masing boleh bagi pendapat masing-masing. Tapi ada yang rudi benda-benda macam ni, dia balik kepada autoriti. Ya. Baik. Jadi yang ketiga tuan, dia panggil ijtihad dan taklid. Ijtihad ni makna orang kata apa? Macam mana nak terjemah? Kerja mujtahid lah nak keluarkan hukum tu. Apa kriterianya, apa ciri-cirinya. Mujtahid ni ada kategori-kategori dia. Ada 4-5 kategori. Kalau Zuhaili sampai 5-6. Dia bincang lah kan mujtahid. Konteks hari ni, kategori lama mujtahid, kita kata tak ada. Mujtahid tertinggi, mustaqil, turun sikit muntasib, mujtahid tarjih lah apa benda kan. Sekarang ni kita banyak konteks mujtahid fatwa. Ijtihad juga tapi lah konteks fatwa. Dan bukan hanya tertentu kepada mufti-mufti yang rasmi itu. Siapa-siapa yang ada kepakaran tertentu, latar belakang ilmu yang bagus, dia juga boleh memberi pendapat-pendapat tertentu yang boleh diklasifikasikan sebagai fatwa. Tapi yang tidak rasmi lah. Ya. Banyak hari ni orang yang Malaysia nampak dekat arah itu. Kalau Arab dah lama tuan. Mesir tuan, banyak ulama dia kadang tak ada latar belakang fatwa yang asal. Bahkan bukan mufti pun. Syekh Sya'rawi kan, Al-Misri. Dia banyak tulis buku pasal fatwa. Dan orang banyak rujuk fatwa dia juga. Dia bukan mufti Mesir. Di Saudi sama juga. Hari ni orang banyak rujuk Syekh Ruhaili. Syekh Ruhaili bukan mufti rasmi. Ya tak? Ada sebelum ni orang rujuk Al-Bassam kerana dia banyak berkecimpung dalam ilmu fiqh, karang buku, jawab persoalan. Dia bukan mufti rasmi, tapi dia boleh dianggap sebagai mufti secara tidak rasmi dan pendapat dia jadi fatwa kerana dia orang yang ada latar belakang yang baik. Macam saya personally daripada zaman master dulu, kalau saya nak cek fatwa, saya cek fatwa Saleh Munajid. Saleh Munajid dia bukan mufti, tapi kerana kealiman, ketokohan dalam bab fiqh ni dia tak. Aku tengok Malaysia kita kata hari ni macam Zulkifli Al-Bakri lah. Dulu dia mufti wilayah, ya tak? Sekarang dia bukan mufti. Tapi dia ada laman web tentang hukum, fatwa, Maktabah Al-Bakri. Lepas tu dia ada app pula sekarang ni, Al-Inaru. Boleh download tuan, app dia. Semua persoalan tentang hukum ada dalam. Oh, dia progresif lah Dr. Zul ya. Dari sudut interaksi dengan masyarakat, dari sudut hukum ni. Ya.
Jadi Malaysia ke arah tu, saya nampak satu budaya yang bagus. Orang ada ilmu dia boleh ke depan. Fatwa-fatwa ni makna orang tanya kita jawab. Orang tanya kita jawab. Itulah fatwa. Kalau tuan-tuan tanya saya persoalan, saya jawab. Tuan-tuan disebut mustafti, saya disebut mufti. Tuan-tuan minta pendapat, saya beri pendapat. Sebab fatwa ni maksudnya pendapat. Tapi dalam konteks hari ni dia sudah jadi pendapat yang diwartakan oleh mufti rasmi. Tapi tak apa kan. Okey, ijtihad dan taklid ya. Kita boleh taklid tapi ada raka-raka tertentu. Dan memang saya zaman master dulu saya buat paper project tentang ijtihad dan taklid. Boleh mengajar lah, boleh lah bercakap bab tu. Ya. Okey, dari keempat akhir sekali ialah ta'arud dan tarjih. Ta'arud dan tarjih ialah bila bertembung satu nah agama. Apa yang kita perlu buat? Kita tarjih. Dan hari ni tuan-tuan, hatta dalam konteks Malaysia, kita dah banyak tarjih. Pasal apa kita banyak tak ambil mazhab Syafi'i khusus dalam bab harta dan muamalat? Zakat bahkan. Kerana kita telah tarjih. Di mana dia tarjih pendapat-pendapat yang berbeza-beza dan dalam keadaan menentasi mazhab yang ada. Kerana apa? Kerana kepentingannya. Kerana kalau tak tarjih, banyak benda akan stuck. Kita banyak ambil pendapat mazhab lain di atas prinsip tarjih lah. Dan kebiasaannya orang yang brilian, bila dia ada kebolehan untuk mentarjihkan hukum akad agama berdasar kepada nas-nas yang bertembung antara satu dengan yang lain sebenarnya. Saya tanya tuan-tuan, our number one muamalat scholar kat Malaysia siapa? MPF punya penasihat Daud Bakar. Dr. Daud Bakar kan, tesis PhD dia pasal apa? Pasal ada theory of tarjih. Macam mana kita nak pilih hukum yang the best bila berlaku khilaf antara para ulama. Dan of course lah nas dalam hal tu banyak dah bertembung bercanggah atas sudut dengan apa kita nak buat. Tesis PhD dia pasal tarjih ya. Tuan-tuan boleh download je tesis PhD dia kat internet. Tekan je tesis PhD Daud bin Bakar. Baca. Tapi in English lah. Pasal dia buat PhD kat Universiti Sir Andrew kan. Tapi antara tesis yang bagus lah. Ada sudut huraian dia. Nampak? Patut dia bijak. Dia tesis bab tarjih. Ijtihad dan taklid dalam usul fiqh lah. Cuma tarjih ni dia slot lain. Ijtihad dan taklid dulu, tarjih. Ya. Itu bab yang terakhir lah. Maknanya bagaimana tarjih. Dan kita ada ulama-ulama kita, dah ada buku-buku khas dalam bab tu. Sebab tu saya ni, dalam bab hukum ni, saya pasal orang usul fiqh kan. Dalil, hukum, ijtihad dan taklid, of course lah melibatkan ta'arud dan tarjih. Dan keempat pun ni ada prinsip-prinsip dalam hukum. Sebab tu saya lebih kepada benda tu. Tuan-tuan takkan dapati lah saya main cedok aja kan. Kalau saya sebut hukum, saya mesti ada dalilnya. Dan saya tahu huraian kepada dalil itu. Dan kalau bercanggah satu dengan yang lain, of course lah kalau hukum yang banyak, mesti ada satu hukum yang the best, yang dipilih oleh para ulama. Ya? Itu saya punya method lah, sebab saya belajar fiqh usul fiqh kan. Dan mungkin sebagai orang tidak sama. Tapi bolehlah, saya ingat saya nak mengajar ilmu tu. Dan saya ada tengok buku yang ada. Adalah saya tengok 2-3 buku. Nanti saya pilihlah yang terbaik. Walau bagaimanapun, buku yang asal lah untuk tuan-tuan faham. Tak susah setengah orang ni dia tak nak belajar usul fiqh pasal dia ingat satu ilmu yang susah. Memanglah kalau tuan-tuan ambil satu buku yang klasik lah, contoh mata-mata yang lama, kalau tuan-tuan hurai pun cara lama, memang jadi susah lah di samping memboringkan. Tuan-tuan kan nak belajar ilmu ni, kadang dia tak menarik sebab cara kita menyampaikan, cara kita berkongsi. Saya akan pilih buku-buku yang baru lah, senang untuk tuan-tuan faham. Dan ringkas lah untuk tuan. Janji kita faham hukum, dalil, ijtihad dan taklid, ta'arud dan tarjih. Ya. Ta'arud dan tarjih tu dia punya ultimate lah. Terutama dalam masyarakat kita ini kadang kita keliru kan. Banyak kita keliru kan. Jadi bila kita belajar usul fiqh ni kita akan lebih nampak lah ya, insya-Allah taala. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada ya. Puk dah lapar ni. Ada makanan tak? Last month tak ada. Tak ada ke kedai lah. Ada nak tanya apa lagi tak? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah taala mudah-mudahan kita berkongsi sikit sebanyak. Bulan depan nanti kita mula baca subjek itu, usul fiqh. Dan saya akan bagilah buku yang saya akan pilih lah apa-apa. Tapi buku yang ringkas lah ya, yang boleh kita kongsikan sama-sama.
Mudah-mudahan aku Dukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.